Okey kelas, insyaAllah ya pada malam ini kita akan tengok novel Pelari Muda ya dengan unsur kajian latar ya. Okey, sebelum itu cikgu nak berkongsi dengan anda ya apa unsur kajian yang telah kita sama-sama bincangkan sebelum ini ya. Okey, Okey, baik ya. Untuk novel Pelari Muda ya, unsur kajian novel Pelari Muda. Okey, ini untuk cikgu terangkan apa yang kita telah bincangkan sebelum ini ya. Okey, untuk Pelari Muda. Okey, antara ya tadi. Okey, antara unsur kajian yang telah pun kita pernah sama-sama bincangkan ya. Kita ada 8 unsur kajian. Ya, ada 8 unsur kajian. Okey, ada masalah sikit iPad cikgu ni, jadi cikgu ulas saja dahulu ya. Okey, ada 8 unsur kajian ya yang kita perlu selesaikan dalam mengkaji novel Pelari Muda. Ya, apa dia? Okey, setakat ini ya novel kita ni setakat ini yang telah kita sama-sama selesai bincangkan ya sehingga bulan 11 ini. Okey, sinopsis selesai ya bab 1 sehingga bab 15. Ya, jadi cikgu harap ya semua ya perjalanan ya ataupun ringkasan cerita novel ini ya telah pun ada dalam minda kamu. Apa yang berlaku pada Kamarul, ya apa yang berlaku pada watak-watak sampingan Saridah, ya Surais. Bila cikgu sebut nama-nama ini, ya harap anda boleh ingat balik. Ya, Saridah, Surais, ya kemudian apa yang berlaku pada watak Dewega, ya dan watak-watak lainlah ya. Okey, Pelari Muda. Novel kita Pelari Muda. Okey, baik, kita dah selesai sinopsis. Beres. Ya, sinopsis. Okey. Kemudian kita juga sudah pun menyelesaikan tema. Tema ada berapa? Tema ada 1 sahaja tema. Cuba ingat balik ya. Okey, kemudian kita sudah selesai unsur kajian yang ketiga. Kita sudah selesai persoalan. Okey, sekejap. Kita terima sahabat kita. Batrisha Huda. Okey, kita sudah selesai persoalan ya. Tempoh hari cikgu ada jelaskan kepada anda, kalau tak silap ada 6 persoalan ya yang kita kongsikan bersama-sama. Kemudian kita sudah selesai watak perwatakan ya, watak perwatakan. Okey, kita dah tengok watak utama ya, kita dah tengok watak utama. Siapa watak utama kelas? Boleh respon? Kamarul. Okey, ingat Kamarul, bukan Khairul. Ingat ya, cikgu pernah sebut jangan sekali-kali ubah nama watak ya. Kalau Khairul tak ada dalam novel kita. Jadi jangan ubah nama watak. Ya, watak heroin ya dalam novel Pelari Muda kita. Siapa kelas? Siapa watak heroin? Sarida. Ya, betul lah. Sarida, bukan Sofia. Jangan tukar nama watak. Pastikan ya watak-watak yang ada dalam novel kita ialah watak yang sebenar-benarnya. Jangan ubah nama watak. Ya, sebab kalau kamu ubah nama watak, markah kosong. Ingat itu ya. Okey, kita ada watak utama. Kemudian kita juga ada watak sampingan. Kita dah bincangkan ya. Okey, dan pada malam ini kita akan tengok latar ya. Kita akan tengok latar. Okey. Jadi setakat ini pelajar-pelajar ya sehingga bulan 11. Ya, sehingga bulan 11. Inilah antara unsur kajian yang kita sudah pun selesai.
Apa lagi yang belum? Boleh tak suarakan? Boleh tak suarakan yang keenam? Apa lagi yang belum? Silakan. Gaya bahasa bagus. Ya, okey. Sekejap. Cikgu guna pen merah. Ya, pen merah ni maknanya kita belum lagi. Ya, belum lagi. Okey, pen merah. Okey, ya, kita belum lagi selesai. Okey, gaya bahasa bagus. Terima kasih. Lagi, apa yang belum? Ya, ulang. Boleh ulang apa? Nilai. Ya, betul. Nilai. Lagi. Pengajaran. Ya, pengajaran. Lagi. Apa yang belum? Apa lagi? Satu lagi. Belum lagi kita buat ialah plot. Ya. Dan juga teknik plot. Ni dia. Ya, ada 4 lagi unsur kajian yang kita belum. Yang kita belum kaji. Ada 4 lagi unsur kajian yang kita belum kaji pelajar-pelajar. Jadi maknanya masa berbaki hanya bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3 kamu dah masuk tahun tingkatan 2. Jadi kita kena laju. Okey. Tak ngapalah tu. Jadi cikgu nak anda tahu ini antara unsur kajian yang kita perlu selesaikan. Yang kita perlu selesaikan untuk mengkaji novel. Okey. Itu dia. Jadi malam ini kita akan tengok latar. Okey. Untuk latar cikgu ada bahan untuk kita kongsi bersama-sama. Okey, kita tengok bahan. Ada bahan yang cikgu nak share untuk anda perhatikan bahan kita. Okey, sekejap. PowerPoint mana nak masukkan PowerPoint. Susah nak masuk kat sini. Okey. Tu nak ikan ke atas. Okey, kita akan tengok latar pelajar-pelajar. Ini latar Okey, pelajar tengok anda mungkin boleh buat catatan kalau sempat buat catatan sila ambil, kalau tak sempat nanti anda boleh tengok balik semulalah dan cikgu pesan tadi untuk anda buat ulang kaji dahulu apa yang ada dalam latar. Ini dalam latar latar terbahagi kepada 3. Kita ada latar tempat, latar masa dan juga latar masyarakat. Ada 3 latar di situ. Jadi, okey. 3 latar. Okay. Baik. Dalam peperiksaan, cikgu nak sebut dalam peperiksaan, cikgu akan kaitkan dalam peperiksaan. Kita tak tahu mana soalan yang akan naik dalam peperiksaan. Mungkin latar tempat, mungkin latar masa, mungkin latar masyarakat. Itu sebab dia kata ada 3, terbahagi kepada 3. Okey, pelajar-pelajar, anda mesti menguasai semua unsur kajian dalam novel Pelari Muda. Mengapa? Sebab apabila kamu tamat tingkatan 1, kamu akan tinggalkan novel Pelari Muda dan kamu akan naik tingkatan 2 untuk menggunakan novel baharu, novel Jalan ke Puncak, dan kamu akan kaji novel Jalan ke Puncak. Tinggallah novel Pelari Muda. Unsur kajian yang sama. Unsur kajian yang sama. Apa dia? 9 yang kita dah senaraikan tadi. Jadi, novel Pelari Muda dah tinggalkan dah. Naik tingkatan 3 pula nanti kamu akan kaji lagi satu novel baharu, iaitu novel Impian di Jaring.
Ya, jadi 3 novel untuk menengah rendah. Jadi pastikan fokus betul-betul. Ya, tapi biasanya novel pelajar tak ada masalah nak ingat. Ya, benda yang satu yang seronok ya biasanya akan kekal dalam ingatan kita. Okey, 3 ya latar kita akan kaji. Ya, latar tempat, latar masa dan juga latar masyarakat. Ya, okey. Seterusnya kita akan tengok satu demi satu latar ini. Sempat salin sila ambil. Kalau tak sempat pun tak mengapa. Ya, kamu boleh tengok dalam buku ya unsur kajian, kupasan dan unsur kajian ya. Dalam ni pun ada. Cuma ya nota cikgu kongsikan dengan anda daripada huraian ya yang cikgu rujuk sendiri di dalam buku teks. Ingat ya, apa nama ni apa nama kita sebut unsur rujukan paling tepat ialah buku teks. Ya, buku teks ya. Okey, baik seterusnya. Okey, ya. Kita nak fokus kepada latar tempat yang pertama. Tengok sini, Pusat Sukan Kampung Pandan. Yang ini kalau dalam peperiksaan, ya kadang-kadang dia, ni nak sebut dalam peperiksaan kadang-kadang dia bagi soalan fokus. Ya, maksudnya soalan direct yang kita tak boleh pilih pelajar. Ya, maksudnya dia macam contohnya, ya nyatakan peristiwa yang terdapat pada latar tempat yang dinyatakan di bawah. Dia dah bagi siap-siap. Ya, Pusat Sukan Kampung Pandan. Ya, jadi kamu tak boleh pilih dah. Ya, kamu tak boleh nak pilih tempat yang lain. Jadi maknanya sekarang, ya okey, kita pilih Pusat Sukan Kampung Pandan. Apa yang ada di sini? Okey, tempat di mana Suresh dan rakan-rakannya. Suresh, nampak nama rakan dia, best friend dia ialah Suresh. Ya, pastikan betul-betul ejaan tu. Ya, kalau silap sikit-sikit tak mengapa. Ya, pemeriksa atau pengguru yang memeriksa boleh memahami. Ya, tapi jangan tukar terus. Macam cikgu sebut tadi, ya Kamarul, kamu tukar terus pada nama lain. Contohnya kamu tukar antara ingat dengan tak ingat. Kamarul, tahu apa nama Kadir. Memang kosonglah markah kamu. Ya, tak boleh tukar nama watak. Itu harus diingat. Okey, Pusat Sukan Kampung Pandan, apa yang berlaku di situ? Ni dia huraian dia. Ya, okey, cikgu bagi muka surat bab 2 muka surat 9. Ini nota cikgu. Ya, nota cikgu yang kamu memang boleh ambil dan kamu pegang simpan sampai kamu form 3. Ya, jadi kena kemas kinikan nota lah. Ya. Okey, cerita ni, ya Pusat Sukan Kampung Pandan ni lebih banyak berlaku pada bab yang kedua. Kamu buka teks muka surat 9. Cikgu catat di sini bukan apa, untuk memudahkan kamu. Ya, okey, baik. Cikgu ni laju sebab kita ada 3. Kalau tak sempat, kamu boleh tengok dahulu. Nanti dan melalui rakaman rakaman video yang cikgu share nanti, kamu boleh catat balik semula ya. Sekarang perhatikan dulu ya. Okey, seterusnya kita tengok ini contoh yang pertama ya, Pusat Sukan Kampung Pandan. Okey, seterusnya kantin sekolah pelajar. Cikgu pilih latar tempat yang kedua, kantin sekolah. Ni latar tempat ya. Latar tempat ni apa dia? Tempat lah ya, tempat berlakunya peristiwa-peristiwa sepanjang perjalanan cerita novel Pelari Muda ini ya. Banyak latar tempat ya, ini antara yang cikgu pilih ya. Kantin sekolah. Okey, tempat di mana? Tempat di mana? Bahasa ya. Saridah dan Juriah. Juriah ni siapa pelajar? Boleh respon tak? Siapa Juriah ni? Betul ya. Juriah ini ialah sahabat kepada Saridah. Ya, mereka ni pelajar tingkatan berapa? Respon. Saridah, Juriah tingkatan 5 6 SPM. Ya, tingkatan 5 SPM ni. Ya, jadi mereka ini ialah bakal
bakal ya pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM ya. Jadi Saridah dan Juria berbincang tentang hubungannya dengan Kamarul ya, yang renggang, dan Juria menasihati Saridah agar melupakan Kamarul, sebaliknya menumpukan perhatian terhadap SPM. Okey pelajar, di sini anda boleh rujuk. Cikgu nak memudahkan kamu, cikgu letak bab 7 muka surat 52 hingga 57 ya. Kalau ada antara anda yang tak berapa nak menguasai jalan cerita, jadi kamu boleh buka muka surat ni ya. Buka muka surat ni nanti cuba kuasai jalan cerita ya. Kenapa cikgu letak ni supaya kamu mudah ya untuk buat buat orang kata kajian selepas ni. Bagi yang ada kerajinan, bolehlah rujuk ya bab ini. Cikgu ya bukan kata kerajinan lah ya. Anda semua ya mesti tahu jalan cerita ni ya, supaya ada poin kita nak masukkan ya dalam jawapan kita ya. Okey pelajar, kalau soalan tanya latar, kamu sebut kantin sekolah, kamu dah dapat 1 markah. Ini kamu kena tahu. Lepas tu kamu ulas pula contoh peristiwa. Yang ni ya, yang bawah ni, yang cikgu huraikan bawah ni, dalam novel kita namakan sebagai contoh peristiwa. Kamu ulah pula contoh peristiwa ini tentang kejadian yang berlaku di kantin sekolah, di pusat latihan kampung pandan tadi ya. Dengan huraian contoh peristiwa, kamu dapat lagi 1 markah. Ya, jadi di sini 1 markah untuk latar, 1 markah untuk contoh peristiwa, maknanya kamu dah dapat 2 markah. Tadi ya peristiwa di pusat latihan kampung pandan, 1 markah. Lepas tu kamu olah pula apa kejadian yang berlaku di situ, kamu dapat lagi 1 markah. Bermakna sekarang dah berapa markah pelajar? Berapa markah dah? Tadi 2, sekarang pula 2. Berapa markah dah? 4. Ya, kamu cuma perlu 2 markah lagi. Ya, nak jadikan isi dapat 6. Ya, sebab dalam novel ya kamu diberikan 10 markah. Banyak ya, 10 bukan sikit. Jadi kena menguasai. Soalan nak naik kita tak tahu soalan apa. Jadi kena menguasai. Unsur kajian pula banyak. Cikgu bukan nak gertak, tapi nak kamu tahu ya banyak benda yang kamu nak kena betul-betul menguasailah ya dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya rumah Kamarul. Ini ialah latar tempat yang ketiga pelajar. Ya, ini adalah latar tempat yang ketiga. Cikgu pilih rumah Kamarul. Ya, cikgu pilih rumah Kamarul. Yang pertama tadi apa? Pusat latihan kampung pandan. Tempat di mana Kamarul dan rakan-rakan dia berlatih. Kenapa nak berlatih? Persediaan. Persediaan untuk apa? Sukan C di Bangkok. Untuk acara apa? Acara lari pecut 100 meter. Kena tahu. Ya, kena tahu. Okey. Baik, apa yang berlaku di rumah Kamarul ini huraian. Ya, peristiwa di mana Mak Jah menyampaikan surat yang diberikan oleh Saridah kepada Kamarul. Ya, umur 17 kan? Ya, umur 17, orang kata fitrah manusia. Kan? Ya, nakkan ya Saridah suka pada Kamarul, Kamarul suka pada Saridah kan? Ini yang kata fitrah manusia ya. Tak payah tingkatan 5. Kadang-kadang orang kata baru umur setahun jagung pun dah ada rasa-rasa deria-deria kan? Jadi itu lumrah, kena jagalah ya. Yang depan cikgu ni pun tak tahu lagi macam mana. Kontrol ya. Okey, kamu dapat peristiwa ini dalam bab 4 muka surat 26. Cuba cari. Ya, bab 4 muka surat 26. Okey, cuba cari. Ya, lepas ni cuba cari. Bila kamu ada usaha, bila kamu cari, maknanya kekuatan ingatan tu akan lebih kuat. Cari. Ya, cari. Sebab ini pendek je. Jadi kamu kena tahu jalan cerita seterusnya. Carilah ya. Okey. Baik pelajar, nampak tak cikgu tulis ni peristiwa lain ni? Peristiwa, ejaan ya, peristiwa lain. Okey, ada dalam bab 1, ada dalam bab 7, cerita yang berlaku di rumah Kamarul.
cerita yang berlaku di rumah Kamarul ni banyak. Ada peristiwa 1, ada peristiwa 2 bab 1, ada peristiwa 3 bab 7. Okey, pelajar. Perlu tak masukkan sampai ke 3 peristiwa? Okey, kalau ada soalan begini, jawapannya tak perlu. Jawapannya tidak perlu. Okey, maknanya ini sebagai pilihan. Sebagai pilihan. Kamu boleh pilih bab 4, kamu boleh pilih bab 1, kamu boleh pilih bab 7. Bebas. Mana-mana pun boleh. Nak bagi cerita bab 4 boleh atau bab 1 boleh. Bab 1 ni Mak Jah menegur Kamarul yang berdiam diri. Kalau kita tengok dalam buku teks kita, boleh buka buku teks. Kalau buku teks di tangan, tajuk dia Mengapa Muram. Kan, balik daripada berjoging, Kamarul bermuram. Jadi peristiwanya berlaku di rumah Kamarul. Boleh ambil bab 1. Kalau rasa nak boleh menguasai bab 1, ambil cerita dalam bab 1 untuk latar tempat di rumah Kamarul. Kalau rasa nak ambil bab 7, boleh. Apa cikgu cakap tadi? Pilihan. Pilihan boleh salah satu daripada 3 ni. Mak Jah menegur bab 7, Mak Jah menegur sikap Kamarul yang mengoyakkan akhbar hanya kerana ada wajah Encik Kadir. Kamu tahulah jalan cerita novel kita ni, apa yang berlaku sepanjang hayat hidup Kamarul, kamu tahu. Sebab kita dah habis dah mengkaji novel Kamarul ni. Okey, baik. Okey, sebelum cikgu teruskan latar seterusnya, ada apa-apa tak nak bertanya? Silakan, ada apa-apa nak tanya pelajar? Boleh, silakan. Ada apa nak tanya? Boleh faham tak apa yang cikgu terangkan? Boleh faham tak? Boleh Okey, bagus. Boleh kita teruskan untuk unsur kajian yang seterusnya Okey, cuba perhatikan. Okey, tadi rumah Kamarul Okey, baik, seterusnya. Okey, baik balik ke sana. Okey, baik, kita tengok latar tempat seterusnya. Ada lagi tak? Okey, perhatikan Okey, habis Okey, latar tempat lain yang cikgu tidak sediakan ada di hospital. Rasanya kalau cikgu sebut hospital ni anda boleh nampak apa peristiwa yang berlaku lepas tu latar tempat di Bangkok. Apa pula jalan peristiwa yang berlaku di sini? Cikgu tidak sediakan. Yang ni sebagai tugasan tambahan pada kamu. Perpustakaan, ada peristiwa berlaku di sini. Siapa yang terlibat di perpustakaan? Siapa pula yang terlibat latar tempat Bangkok? Lepas tu di hospital, siapa yang ada yang memainkan peranan di hospital? Yang ini cikgu tinggalkan untuk anda. Dalam peperiksaan pelajar, okey, kalau kita tengok balik semula tadi, kalau kita tengok balik semula tadi, latar tempat ada, cikgu dah berikan kepada anda tadi, ada 3 latar tempat, ada 3 latar tempat. Yang lain tu kena salin ke cikgu. Okey, baik, terima kasih Kristina. Okey, salin tak salin ni sebenarnya atas kamu. Cikgu menggalakkan dalam peperiksaan PT3, okey pelajar, cikgu nak sebutkan di sini dalam peperiksaan PT3, isi yang diperlukan ialah 3. Sama macam karangan, isi yang diperlukan ialah 3 pelajar. Jadi cikgu syorkan kamu buat 4.
Dalam nota kamu sebab kamu nak sampai PT3 kan. Cikgu sebut apa tadi? Lepas ni habis tingkatan 1 kita tinggalkan langsung pelari muda. Jadi mindset kamu sekarang ni 4. Kamu pilih kamu nak latar tempat yang mana yang kamu rasa kamu boleh bawa dalam PT3 nanti. Nak buat 6 boleh, tak ada masalah. Ya, cumanya banyaklah. Nak buat 6. Saya rasa saya nak buat 6 cikgu kerana kalau buat 6 ni lebih terpulang lah. Ya, macam mana niat kamu ya. Tapi dalam PT3, 3. Cuma nak selamat 4. Biasalah. Ya, ada isi tambahan. Jadi, tadi kita dah tengok. Ya, kita dah tengok tadi. Ya, ada apa nak tanya? Boleh, sila-sila. Boleh mencelah kalau ada apa nak tanya. Ya. Jadi kita dah tengok tadi. Ya, kita dah tengok latar tempat 3 yang cikgu olah dengan contoh peristiwa. Pusat latihan Kampung Pandan 1. Ini tempat yang penting yang melibatkan watak utama Kamarul. Yang kedua, cikgu pilih kantin sekolah. Ini watak sampingan, iaitu Saridah dan sahabat dia Julia. Latar tempat yang ketiga, cikgu pilih rumah Kamarul. Yang ini latar tempat penting juga yang melibatkan watak utama. Ya. Selebihnya itu tadi cikgu tinggalkan untuk kamu ya supaya kamu boleh mencari nota sendirilah ya, mencari nota sendiri. Okey, kita tengok balik. Kita tengok balik bahan tadi ya. Okey. Jadi untuk malam ini ya, cikgu akan bagi 3 sahaja. Ya, bagi 3 sahaja. Selebihnya tu anda buat rujukan lah. Ya, anda buat rujukan. Okey. Seterusnya, tadi 3 tadi cikgu tinggalkan pada kamu lah ya. Okey, latar tempat latar tempat yang lain. Okey. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada latar masa. Ya, latar masa ni pelajar melibatkan waktu. Ya, melibatkan waktu. Ya, melibatkan waktu. Okey. Mana dia? Sorry. Sekejap. Ada kawan kita yang nak masuk. Sekejap kita terima sahabat kita. Nak masukkan ke sini tu yang susah sikit. Sekejap ya. Sekejap. Tak ada. Okey, kita teruskan. Okey, kita kembali kepada latar masa ya. Maknanya okey, maknanya habis dah. Ya, dah ke ini pula. Okey. Latar masa. Kita pergi kepada yang kedua sekarang ya. Yang kedua iaitu latar masa ya, latar masa. Okey. Tadi cikgu tinggalkan untuk kamu latar tempat lain. Yang ini atas kamu ya. Tapi cikgu nak sebut ketiga-tiga tempat ni sangat penting. Ya, hospital, rujuk bab. Rujuk bab. Cikgu suka tengok balik bab inilah ya. Hospital tempat Kamarul kemalangan. Dah tentulah. Bangkok tempat Kamarul terlibat dalam acara sukan C mewakili negara dalam acara lari pecut ya. Perpustakaan apa ada? Rujuklah sendiri ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada latar masa. Okey, latar masa ni merujuk kepada waktu. Merujuk kepada waktu pagi, petang, tengah hari, malam. Ya, itu latar masa. Ya. Okey, cikgu pilih waktu pagi. Waktu pagi cuba kamu perhatikan. Ya, peristiwa Mak Jah menyediakan sarapan untuk Kamarul dan menegur sikap Kamarul yang kelihatan tidak ceria seperti biasa. Bab 1 muka surat 2 hingga 3. Waktu ni
dia ada kaitan dengan latar tempat tadi. Kalau kamu tengok latar tempat apa dia? Di rumah Kamarul. Di rumah Kamarul waktunya ialah pagi. Nampak tak? Jadi sebenarnya cerita kita ni berkaitan. Itu sebenarnya novel ni tak sukar mana. Nampak je unsur kajian dia sangat banyak. Tetapi ceritanya saling berkait. Saling berkait dalam satu buah novel. Mestilah saling berkait kan. Di situlah latar tempat, di situlah latar masa dan di situlah juga latar masyarakat. Jadi kamu sebenarnya jangan bimbang. Ceritanya putar-putar dia pergi satu peristiwa. Pergi pada satu peristiwa. Jadi peristiwa ini sebenarnya berlaku di rumah Kamarul. Peristiwa Mak Jah menyediakan sarapan sampai habislah. Ini bab 1 di mana? Di rumah Kamarul. Cerita tadi balik kepada latar tempat. Okey. Peristiwa yang kedua berlaku pada waktu pagi. Waktu pagi ni pelajar. Cikgu letakkan di kelas 5B. Yang ni kamu cari. Yang ni cikgu tinggalkan untuk kamu. Kamu boleh rujuk. Cuba ada rajin sikit. Lepas tu adakan masa untuk kamu buat unsur kajian. Kalau kamu tak rajin, kamu ambil yang nota cikgu sajalah. Yang mana yang rajin, yang ada usaha sikit lebih, kamu boleh rujuk di bab 8 muka surat yang cikgu dah ada tertera di sini. Peristiwa berlaku pada waktu pagi di kelas 5B. Di kelas 5B. Apa cerita cikgu nak kamu rujuk? Cikgu tak nak sebutlah di sini. Nak sebut boleh. Tapi biarlah kamu cari. Ada usaha kamu sendiri. Okey. Kemudian pada waktu pagi juga berlaku peristiwa di perpustakaan. Kamu rujuk bab 3 muka surat 17. Kalau macam Kisina tadi dia tanya, cikgu nak kena buat nota ke? Pada cikgu macam ni saja. Cikgu letakkan di kelas 5B bab 8 muka surat 59 hingga 64 waktu pagi, kamu boleh tambah sikit. Tambah sikit saja nota dekat sini. Sebagai orang kata ada mata melihat, ada tangan menulis, ada otak berfikir. Semua bergerak. Jadi bila kamu catat, macam cikgu sebut juga tadi, cikgu nak ulang lagi sekali. Habis tahun depan, bulan 2, tutup kelas, tutup tahun, kiranya habis tingkatan 1, kamu dah tak buka pelari muda. Jadi, sekarang, tangan menulis, otak berfikir, mata melihat. Yang ini yang akan membawa kamu untuk 2 tahun lagi. Bila? PT3. Tahun bila? 2023. Kalau ada rezeki, ada umur, jumpalah dengan PT3. Okey. Peristiwa di perpustakaan, apa yang berlaku, tolonglah rujuk. Novel ni tak ada yang lain, kita rujuk di sini. Okey, waktu pagi dah selesai. Ada apa nak tanya? Tak ada maknanya boleh faham dah tu. Okey, seterusnya. Waktu apa lagi? Ni latar masa latar masa waktu petang. Okey, cikgu ambil satu latar waktu petang. Dalam peperiksaan, kalau dia tanya, berikan. Ni contoh peperiksaan. Cikgu nak sebut soalan. Berikan 3 latar masa dalam novel tingkatan 1 yang anda kaji. 3 latar masa. Dia minta berikan 3 latar masa. Jadi 1 tadi kamu dah sebut. Waktu pagi. Waktu pagi dengan 1 contoh peristiwa kamu dapat 2 markah. Masuk perenggan yang lain ataupun jawapan yang lain, kamu cerita seterusnya latar masa berikutnya yang berlaku pada waktu petang. Dah dapat 1 isi lagi. Bermakna tadi dah 2, campur dengan 1 kamu bagi waktu petang, 3 markah. Lepas tu kamu olah pula ni semua ni. Kamu olah dengan ayat kamu. Apa yang berlaku pada waktu petang ni? Peristiwa Suresh menunggu Kamarul di Padang Pusat Sukan Kampung Pandan. Jangan lupa nama ni. Pusat Sukan Kampung Pandan untuk menjalani latihan di bawah kendalian Encik Kadir. Tetapi Kamarul tidak hadir latihan pada petang itu. Okey, cerita ini, peristiwa ini berlaku pada bab yang kedua muka surat 9. Cubalah rujuk. Kamu bagi ayat ini pelajar, kamu dapat 1 markah. Tadi waktu pagi 1 markah,
huraian contoh peristiwa 1 markah 2 dah. Kemudian bagi pula waktu petang, dia minta 3 kan. Yang kedua waktu petang, tak 1 markah kamu dapat, dah 3 markah. Kamu bagi pula huraian contoh peristiwa, dapat lagi 1 markah, sekarang jumlahnya dah 4 markah kamu dapat. Dalam peperiksaan untuk novel markahnya 10. 6 untuk isi, 4 untuk markah bahasa. 4 ni cikgu yakin boleh bagi markah penuh. Yang 6 ni kamu kena prepare. Ya, yang 6 markah ni nak kena prepare. Jadi pastikan menguasai novel ni lah. Ya. Okey, peristiwa lain. Cikgu bagi dekat kamu bab 9 muka surat 66. Berlaku pada waktu petang. Apa dia? Tolonglah cari. Yang ni ialah kemuncak cerita kita. Cerita kita sampai kepada kemuncaknya yang kita namakan sebagai klimaks di bab 9. Ya, muka surat 66. Cuba rujuk. Ya. Okey, sampai di situ boleh ikut tak pelajar? Rasa-rasanya boleh ikut tak? Boleh ya? Okey, bagus. Ada apa nak tanya, nanti tanya ya. Okey, seterusnya. Dah habis. Ya, cikgu tak bantu kamu dah. Tetapi cikgu tinggalkan kepada kamu latar masa lain. Nampak? Latar masa lain. Ini isi ya. Tak ada contoh peristiwa. Waktunya tengah hari dan waktu malam. Dapatkan ya. Cuba cari. Kamu dah ada buku. Kamu ada ya buku ulasan. Rujuklah buku ulasan ini untuk dapatkan apakah peristiwa yang berlaku pada waktu tengah hari dan juga waktu malam. Ya. Okey, sekali lagi cikgu ingatkan ya, kamu memerlukan 3 isi. Jadi dah ada waktu pagi, dah ada waktu tadi apa? Petang. Cari lagi satu. Yang ni cikgu tinggalkan untuk kamu. Okey? Cubalah dapatkan ya. Okey, selesai latar masa. Kita pergi lagi satu latar. Yang terakhir. Latar masyarakat. Ini yang terakhir pelajar ya. Dalam latar tadi ada berapa? Ada 3. Ya, latar tempat selesai, latar masa selesai dan sekarang ialah latar masyarakat. Ya, cikgu dah senaraikan kepada anda sebanyak 7 latar masyarakat. Boleh baca dekat situ. Ya, dan kamu nampak tak? Cikgu mulakan dengan masyarakat yang. Ya, 1 sampai 6 kecuali 4. Ya, semua dimulakan dengan masyarakat yang. Kena macam ni ke cikgu? Jawapannya ya. Ya, dalam peperiksaan, kalaulah dia naik latar masyarakat. Okey, macam mana contoh soalan? Baik, berdasarkan novel yang anda kaji, Pelari Muda, karya Ghazali Ngah Azia yang saya kaji di tingkatan 1, antara latar masyarakat. Soalan ya, dia minta soalan. Okey, nyatakan 3 latar masyarakat. Contoh, pilihlah, ada 7 ni. Pilihlah mana-mana satu daripada 7. Ya, pilihlah mana-mana satu daripada 7. Atau ada soalan bunyinya begini. Dalam novel yang anda kaji di tingkatan 1, ya, novel Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia, terdapat latar masyarakat yang tegas menjalankan tanggungjawab dan amanah. Contoh soalan. Nyatakan 3 contoh peristiwa. Nampak? Dia tanya soalan ni 7. Tapi dia minta 3 contoh peristiwa. Kamu kena bersedia untuk menjawab soalan begitu. Sebab kita tak tahu soalan yang nak keluar bagaimana. Ya, jadi kalaulah diminta berikan 3 contoh peristiwa untuk latar masyarakat yang tegas menjalankan tanggungjawab, maka bersedialah. Siapa yang kamu nak ulah? Rasa-rasa boleh tak? Ada siapa nak cuba respon? Silakan. Kalau soalan minta nyatakan 3 peristiwa. 3 contoh peristiwa yang memaparkan masyarakat yang tegas dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Ada tak siapa yang nak cuba? Ada tak? Sekejap. Ada tak siapa-siapa yang nak respon? Masyarakat yang bertanggungjawab.
Ada tak siapa-siapa yang nak cuba? Silakan. Ni cikgu buka peluang pula. Anda cuba ingat novel kita ni. Cuba ingat ya, novel Pelari Muda. Ya, silakan Afika. Afika siapa? Siapa Afika dulu? Boleh Afika? Silakan. Ya Afika. Afika boleh on kamera tak Afika? Afika nak cuba? Ya, silakan. Masyarakat yang tegas dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Silakan Afika. Siapa? Adibah. Okey, boleh. Silakan. Adibah, ya. Kenapa dengan Adibah? Nama watak dah ada. Bagus. Ya, Cikgu Zainal. Betul lah kot ya, sebab cikgu pun tak ingat nama guru tu. Okey, betul. Terima kasih Afika. Tepat jawapan anda ya. Bila disebut soalannya latar masyarakat yang bertanggungjawab dalam memikul tugas dan amanah. Kita nampak Adibah. Tepat. Memang betul Afika ya. Kita nampak Adibah. Adibah ni siapa? Cuba respon. Siapa Adibah ni? Ketua kelas tingkatan 5B. Betul. Bagus. Maknanya masing-masing sudah ada pengetahuan cerita novel. Maknanya baguslah ya, anda bersedia untuk perbincangan kita pada malam ini. Ya, ketua kelas tingkatan 5B yang bernama Adibah sangat tegas. Ya, Aina, betul ya, Aina ya. Sangat tegas dan berwibawa. Dia buat apa? Dia melarang atau menghalang Kamarul daripada keluar kelas kerana belum cukup masa tempoh waktu rehat. Betul kan? Jadi dia seorang ketua kelas yang bertanggungjawab. Satu lagi. Siapa nak cuba? Masyarakat yang amanah. Siti Mahfuzah. Ya, silakan Mahfuzah. Boleh on kamera tak? Mahfuzah. Mahfuzah. Ya, silakan Mahfuzah. Anda cuba buka kamera tu. Baru boleh nampak rupa anda. Cakap dan rupa. Okey. Mana orang dia? Mahfuzah. Mahfuzah, cikgu nampak shilling kamu je. Cikgu tak nampak rupa kamu. Turunkan sikit. Dah hilang. Ya. Silakan Mahfuzah. Bagus. Mencuba bagus. Silakan. Siapa? Tadi kita ada Adibah. Sekarang Surais. Ya, boleh cikgu terima jawapan anda. Watak Surais seorang yang bertanggungjawab. Silakan. Macam mana kamu kata dia bertanggungjawab? Siapa jurulatih? Jurulatih mereka siapa? Surais dan Kamarul. Siapa nama jurulatih? Bagus, betul, tepat. Ya, bagus Mahfuzah. Terima kasih. Ya, jawapan anda betul. Okey, bersedia ya. Bagus. Cikgu suka ya, sebab ada respon-respon yang membina daripada soalan yang cuba kita bincangkan. Ini soalan dalam peperiksaan. Betul. Kita ada watak Surais, kita ada watak Adibah. Dua watak yang bertanggungjawab. Ya, dua watak yang bertanggungjawab dalam peristiwa masing-masing. Ya, Adibah tadi ketua kelas. Surais tadi seorang atlet sukan yang bertanggungjawab apabila dia menyampaikan pesanan Encik Kadir ya kepada Kamarul. Bagus, dua. Satu lagi cikgu minta. Siapa yang boleh? Silakan. Last. Ada siapa yang boleh? Ada siapa yang nak mencuba? Satu lagi isi. Kita nak bagi dapat 6 markah. Ya, Damia nak cuba? Okey. Sila. Boleh. Damia nak cuba ke? Boleh Okey. Cuba on kamera anda, Damia. Tak boleh. Okey, tak boleh tak apa. Siapa Damia?
Encik Kadir terima 1 markah untuk kamu. Mengapa kamu kata Encik Kadir seorang yang bertanggungjawab, seorang yang tegas dan bertanggungjawab? Silakan Damia. Ya. Ya. Betul, jawapan dah betul. 1 markah kamu dah dapat. Ya, sebab menyatakan nama orangnya. Betul dah tu. Apa dia buat? Encik Kadir ni semua orang tahu. Apa dia buat? Jurulatih. Ya, betul. Terima kasih Damia Umaira. Ya, jawapan dah betul. Cuma nak kemaskan lagi huraian. Terima kasih ya. Okey, baik. Okey, sekejap. Maknanya ya, anda semua ada idea. Anda semua ada idea. Ya, maknanya memang boleh menjawab soalan. Ya, contohnya malam ini. Ya, bila kita buat secara lisan, anda ada jawapan. Baguslah. Ya, okey, kita kembali tengok ya isi-isi kita tadi. Ya. Okey. Latar masyarakat. Ya, kembali kepada latar masyarakat. Ya, tu dia. Ya. Jadi bentuk soalan pelajar macam yang cikgu sebutkan tadi dan nampak gayanya anda boleh jawab soalan novel. Kalau boleh jawab macam ni, 10 markah boleh dapat dalam tangan ya untuk soalan novel ya. Okey, ini ialah senarai yang cikgu berikan kepada anda yang anda boleh pilih mana-mana untuk buat huraian ya. Okey, kita tengok huraian seterusnya. Telah pun kita bincangkan sebentar tadi. Betul ya, yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita ada Adibah, ada Encik Kadir dan ada Surah. Okay, kita teruskan ya kepada latar masyarakat seterusnya. Okey, ini cikgu ambil lagi satu ya, selain masyarakat yang bertanggungjawab tadi, kamu nampak masyarakat yang prihatin. Ya, dah dapat 1 markah. Ya, bila anda sebut masyarakat yang prihatin, kamu dah dapat 1 markah. Apa yang prihatin? Okey, kita nampak di situ Encik Kadir. Ya, masyarakat yang prihatin ni Encik Kadir. Cikgu bagi jawapan Encik Kadir. Ya, prihatin dan mengambil berat ya keadaan Kamarul ketika dia terlantar di hospital. Dia menziarahi Kamarul dan memberikan semangat kepada Kamarul. Encik Kadir juga yang menghantar Kamarul pulang ke rumah dari hospital. Yang ini pelajar, ini semua satu contoh peristiwa. Ya, berlaku di hospital. Dia bukan contoh yang lain-lain macam yang tadi cikgu bagi peristiwa lain, tengok bab ini, tengok muka surat ini. Tetapi untuk masyarakat yang prihatin ni, semuanya merujuk kepada Encik Kadir dan semuanya berlaku di hospital. Semuanya berlaku di hospital. Jadi, anda boleh ambil semua ni sebagai huraian untuk Encik Kadir, untuk masyarakat yang prihatin. Okey, pelajar, cikgu mungkin nak buka sikit soalannya. Masyarakat yang prihatin, selain Encik Kadir, kamu nampak siapa? Ada yang boleh respon? Selain Encik Kadir. Sarida, betul. Masyarakat yang prihatin, Sarida. Cikgu tak nak olah, tetapi bila kamu sebut Sarida, maknanya kamu tahu apa yang dia prihatin. Ya. Bila kamu sebut Sarida, kamu ada contoh peristiwa dia. Kenapa kamu kata Sarida tu prihatin? Tetapi bila kamu sebut Sarida, cikgu terima. Maknanya selain Encik Kadir, Saridah juga seorang yang prihatin. Terima kasih yang respon. Lagi, siapa yang prihatin? Juriah. Ya, bagus. Juriah prihatin kepada Saridah. Betul. 3 dah prihatin. Ada Encik Kadir, ada siapa tadi? Saridah. Kemudian ada Juriah. Betul, bagus ya. Okey, satu lagi cikgu minta. Siapa yang prihatin?
Satu lagi. Maja. Bagus. Ya, betul Maja. Ya, betul Maja. Maknanya bila kamu sebut Maja, kamu tahu nak olah apa. Bagus. Ya. Tahniah ya. Ada persediaan untuk perbincangan kita malam ini. Okey. Baik. Jadi, ya untuk habis. Ya, maknanya dah habis. Ya, tu ialah latihan untuk kita bincangkan sekejap ya. Okey, sebelum kita tengok latihan itu. Okey, jadi pelajar, bermakna perbincangan kita pada malam ini untuk latar selesai. Ya, latar kita mulakan tadi dengan latar tempat. Ingat contoh-contoh yang kita senaraikan tadi. Diikuti dengan latar masa. Ada 4 latar masa yang kita bincangkan sebentar tadi. Kemudian diikuti dengan latar masyarakat. Ada 7 yang cikgu senaraikan kepada anda. Dalam peperiksaan kita perlukan berapa isi pelajar? Respon? 3. Betul. 3. Tetapi nak selamat, tambah lagi 1. Jadikan 4. Ya, supaya manalah tahu. Ya, terbatal isi kita yang sebelum-sebelum itu. Isi yang keempat boleh membantu. Biasakan. Ya, dalam karangan pun bagi 4. Dalam jawapan kita pun bagi 4. Ya. Jadi selesai dah. Ya, perbincangan latar, unsur kajian latar dalam novel Pelari Muda, ya, karya Ghazali Ngah Azia. Ya, cikgu suka tunjukkan buku ini kerana inilah rujukan kita yang paling tepat. Ya, yang ini ialah sebagai membantu. Ya, membantu. Okey, baik. Jadi kita nak tengok latihan sedikit lah. Ya, okey, pukul 10. Maknanya sejam sudah berlalu. Kita tengok sikit latihan sebagai penutup kelas kita pada malam ini. Ya, ada yang bertanya sampai pukul berapa? Okey, habis latihan ni, habislah ya. Okey, kita tengok bahan. Okey, latihan pengukuhan. Yang ni boleh jawab. Ya, cikgu nak tinggalkan pada kamu sebenarnya. Yang ni, ya, kalau kita tengok pun kamu dah boleh jawab dalam hati masing-masing. Ya, nyatakan tempat Kamarul dan atlet lain menjalani latihan. Yang ni cikgu nak minta, okey, nombor 1. Mungkin. Sekejap, kita tengoklah sekejap. Ya, okey, kita nak sekejap. Firzana Fakihah, boleh tak jawab? Di manakah latar tempat Firzana, Suresh, Kamarul dan atlet-atlet lain menjalani latihan? Boleh tak Firzana Fakihah? Apa jawapan anda? Tak ada orangnya. Hanan Alia, boleh? Tak ada respon. Jazmina? Oh, Hanan ada. Okey, Hanan. Ya, Hanan. Silakan Hanan. Di mana? Tempat. Ya, silakan. Ya, Hanan. Ada jawapan tak, Hanan? Nyatakan latar tempat Suresh dan Kamarul serta atlet-atlet lain menjalani latihan. Apa jawapan kamu? Ingat tak? Tadi kita nak bincang. Okey? Di mana nama tempat dia? Bersuara ke? Ke cikgu tak dengar ke? Oh, mikrofon masalah. Oh, okey. Ada jawapan tu kodnya. Cuma tak dengar. Okey. Okey, jawapan-jawapan kawan-kawan lain. Apa jawapan kita? Terima kasih, Hanan. Pusat latihan sukan Kampung Pandan. Betul. Pusat sukan Kampung Pandan. Oh, okey. Hanan jawab ya. Betul, Hanan ya. Itu jawapannya. Okey, baik. Kita cuba tengok sebagai melihat kepada kefahaman kamu ya dalam perbincangan kita ya pada malam ini ya. Okey, soalan seterusnya. Di manakah tempat yang menunjukkan Kamarul sedar akan kesilapannya? Okey, respon kawan-kawan. Ramai-ramai, boleh? Apa jawapan? Hospital. Bagus, tepat. Ya.
Nombor 3, Kamarul Surais Saridah pelajar tingkatan 5 yang akan mengambil SPM. Nyatakan latar masyarakat di atas. Okey, masyarakat apa ni pelajar? Masyarakat apa ni? Masyarakat? Ya? Tak betul. Cuba tengok tu soalan dia. Kamarul Surais Saridah pelajar tingkatan 5 yang akan mengambil SPM. Nyatakan latar masyarakat di atas. Masyarakat apa ni? Masyarakat pelajar. Betul. Ya, masyarakat pelajar. Terima kasih yang respon. Nombor 4. Encik Kadir masuk ke bilik Kamarul dan Surais di Bangkok untuk mengingatkan mereka tentang pertemuan di bilik hotel pada waktu malam. Betul atau salah? Yang ni kena rujuk buku teks sebenarnya. Ya. Okey, cikgu tinggalkan pada anda. Nanti rujuk buku teks dan tahu jawapannya. Okey, kita tengok seterusnya sikit lagi. Ya, berapa soalan yang cikgu sediakan untuk anda. Okey, tengok nombor 5. Berikut ialah watak-watak yang menunjukkan masyarakat yang prihatin kecuali. Silakan. Mahat. Ya, betul. Mahat ni ada tak dalam novel kita? Jawapannya ada. Ya, cuma wataknya watak yang ringan. Ya, dalam bab-bab yang awal. Jadi dia tidak menunjukkan masyarakat yang prihatin. Jadi kita pun tak menyebut pun nama Mahat ya. Tapi Saridah kita tahu dia masyarakat yang prihatin. Encik Kadir Diwega. Diwega ni siapa belajar? Diwega ni siapa? Siapa Diwega? Ada yang boleh respon? Siapa Diwega? Pelari pecut negara Filipina. Ya, bagus yang respon. Terima kasih atas respon anda. Jadi pada yang mungkin lupa-lupa ingat lupa, Diwega ini adalah atlet Filipina yang memenangi pingat emas dalam sukan si sebelum ini. Dan dia adalah pesaing hebat kepada Kamarul. Ya, pesaing hebat kepada Kamarul. Kamu baca dalam bab-bab akhir dalam novel kita, ya, kamu akan berkenalan dengan Diwega. Siapa dia dan apa peristiwa ya yang ada kaitan dengan Kamarul. Okey, di manakah Saridah menulis surat meluahkan rasa hatinya yang terbuku kepada Kamarul? Di mana? Perpustakaan. Ya, betul. Okey, terima kasih atas respon semua. Mak Jah menyedari tentang perubahan Kamarul selepas pulang daripada berjoging lalu menegurnya. Peristiwa ini berlaku pada waktu pagi. Ya, berjoging kan? Berjoging ya. Soalannya balik berjoging dan cerita berjoging ini ada dalam bab 1 dan bab 4. Cuba rujuk. Soalan nombor 8. Kamarul dan atlet negara berangkat ke Bangkok pada waktu. Bila pelajar? Pada waktu 4 je. Pagi, petang, tengah hari, malam. Cuba cari jawapannya. Cikgu tinggalkan nombor 8 untuk anda. Was-was kan? Nanti jawab pagi, mungkin tengah hari. Jawab tengah hari, petang ke? Malam tidak. Ya, malam tidak. Okey, nombor 8 boleh dapatkan jawapan termasuk nombor 5 tadi. Betul atau salah ya? Okey. Okey, seterusnya. Sekian terima kasih. Okey, pelajar-pelajar. Baik ya. Sekian terima kasih. Alhamdulillah selesai perbincangan kita malam ini. Ya, maknanya habis. Kita bincangkan tentang tajuk latar. Ya, jadi selesai unsur kajian latar. Ada apa nak tanya? Silakan. Okey, setakat ni rasa-rasa boleh faham, boleh ikut, boleh jelas tak tentang unsur kajian latar? Boleh kelas? Boleh tak?
Boleh ya. Okey, bagus. Lagi satu ya, cikgu nak sebut di sini, jalan peristiwa, contoh peristiwa yang kita bincangkan pada malam ini. Ya, Afika, dia nak tanya? Tak ada ya, Afika. Okey. Baik. Apa yang kita bincangkan pada malam ni, jalan contoh peristiwa yang kita bincangkan sebenarnya, ini jugalah yang kamu akan bawa dalam persoalan, dalam nilai, dalam pengajaran, ya, dalam mungkin dalam plot nanti, ya. Benda yang sama. Ya, sebab kita pergi mari kita tengok peristiwa yang berlaku dalam novel ini. Ya. Dia sebenarnya tak sukar mana ya mengkaji novel Pelari Muda walaupun ada 8 unsur kajian tadi. Walaupun ya. Tapi sebenarnya ceritanya kalau kamu tengok balik nanti sebenarnya kamu tak ada masalah. Ya. Okey, baik, boleh faham tak pelajar-pelajar unsur kajian latar yang kita bincangkan sebentar tadi, boleh faham ke? Boleh ya? Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi, tak ada tugasan yang daripada cikgu. Ya, cuma tugasannya ialah melengkapkan nota seperti mana watak dan perwatakan. Dan anda tidak perlu hantar. Ya, tidak perlu hantar. Ya, sebab kalau cikgu nak suruh hantar pun ya perkara yang sama nanti orang yang sama juga hantar. Cuma cikgu nak kamu tahu tanggungjawab. Ya, kalau kamu tak buat, tangan tak menulis, hanya sekadar pada malam ini saja cikgu bimbang, ingatan tak kuat. Ya, jadi bila kamu persembahkan ke dalam nota, ya, yang tu yang terbaik lah. Ya, yang sepatutnya memang semua orang kena buat. Ya, jadi yang ini tak payah hantar. Ya, cuma perlu buat salinan notanya. Ini waktu PDPR. Cuma sekembalinya ke sekolah nanti, kalau bersemuka bila wallahualam, cikgu nak tengok lah. Cikgu nak tengok ya. Ada tak tema? Tema dah tentu adalah sebab kita buat pada bulan 3 dahulu. Persoalan, cikgu tak pasti. Ingat lupa. Kita dah buat watak perwatakan. Ya, hari ni latar. Ya, balik sekolah nanti cikgu nak tengok. Ya, jadi yang hadir pada malam ni hanya 27 orang. Ya, terima kasih kepada yang hadir ya kerana tidak penting kelas ya walaupun kita ubah masa ya. Jadi kalau tak ada apa-apa maka sekian dahulu ya untuk perbincangan novel Pelari Muda bagi unsur kajian latar. Teruskan ya menyelesaikan nota anda kerana ini adalah untuk anda juga ya. Jadi terima kasih atas kehadiran kelas kita dan ya cikgu akhiri dengan ya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.